Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita tanggal 27 April 2024 yang lalu genaplah pasukan TLDM yang kita cintai ini mencecah usianya 90 tahun. Dan dalam tempoh 90 tahun ini TLDM kita kena akui dia telah sekian lama menyumbang bakti dan berkorban demi keamanan dan kesejahteraan negara tercinta ini. Bagaikan sebuah batera yang berada di tengah samudera raya, mengharungi segenap arus serta badai. Namun alhamdulillah, sebagai sebuah keluarga the Navy people, tuan-tuan puan-puan sekalian berjaya mengharunginya secara bersama-sama. Walaupun pada tahun 2024 ini mencatatkan pelbagai peristiwa suka duka dan kebanyakannya duka yang menyelubungi seluruh the Navy people, kita masih lagi belum selesai berduka cita dengan tragedi yang menyayat hati dan meruntun jiwa, membabitkan nahas dua buah helikopter TLDM, iaitu helikopter operasi maritim AW139 dan Fennec yang terjadi di pangkalan TLDM Lumut pada 23 April 2024 yang turut mengorbankan sebanyak 10 nyawa. Namun tuan-tuan, pemergian mereka adalah satu pemergian yang kita kena cemburui. Apa sebab? Kesemua mereka terkorban dalam keadaan berani menghadapi segala-galanya. Hidup ni tuan-tuan, siapa berani dia terpuji, siapa penakut dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil mubin waj'alna minal mukhlasin al mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati yang berbahagia Laksmana Pertama Abdul Halim bin Kamaruddin, Timbalan Panglima Markas Wilayah Laut 1. Yang saya raikan juga yang berbahagia Kapten Nasrul Hakim bin Jamaluddin TLDM AKS Peperangan. Yang diraikan juga Komander Arif Farhan bin Latif TLDM Pengurusi Surau Al-Amin Balok Perdana. Seterusnya pegawai-pegawai pemerintah, ahli-ahli jawatan kuasa dan para pegawai Surau Al-Amin. Seterusnya yang saya raikan seluruh warga Navy people, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kok tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Saya doakan semuanya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di surau ini kira-kira 476 hari yang lalu, iaitu hari Khamis 20 Julai tahun 2023. Maknanya dah setahun 3 bulan 18 hari. Dan saya bagi hadiah lah, siapa yang boleh teka saya ceramah tajuk apa. Jawapannya tak ingat lah. Kita bincang tajuk sebenarnya Ma'al Hijrah, program bicara ilmu sebenarnya Ma'al Hijrah 1445 peringkat Mawilah 1.
Tajuknya nak stay ataupun hijrah. InsyaAllah pada malam ini bersempena dengan kita meraikan hari ulang tahun Markas Wilayah Laut 1 ataupun Wilayah 1 yang ke-39 ini, saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu bersatu, bersedia, berjaya. Hadirin hadirat sekalian, pertama saya merasa begitu tersanjung pada malam ini kerana dapat bersama dengan the Navy people. Tuan-tuan, Navy ini satu pekerjaan yang jarang diangkat ke permukaan. Navy ini dengan laut berpisah tiada. Sedangkan laut ini salah satu daripada kebesaran Allah. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Gharaib Al-Multaqitah min Musnad Al-Firdaus, dia ada menyusunkan ada satu hadis. An-nazaru fi salasati asya' ibadatun. An-nazaru fi wajhil abawain wa fil mushaf wa fil bahri. Memandang kepada tiga perkara dikira ibadat. Mana tengok je dapat pahala. Apakah dia? Pertama, menengok muka mak ayah, ibu bapa kita. Yang kedua, menengok Quran. Tak baca pun, tengok je. Dan yang ketiga, melihat laut, memandang laut. Hadis ini memang tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis muktabar seperti Kutubus Sittah, tetapi dia direkodkan dalam Musnad Al-Firdaus. Senada juga dengan satu hadis yang lain, kata Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, Nabi pernah menyebut, la yarkabul bahra illa hajun aw mu'tamirun aw ghazi fi sabilillah. Tidak ada yang mengharung lautan itu yang dapat pahala kecuali orang yang berhaji, berumrah, dan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu jarang kita maklumkan pada masyarakat, menengok laut ni dapat pahala. Kecuali awak berdating, tak adalah pahala tepi laut. Kalau menengok dengan kebesaran Allah dapat pahala. Saya ingat orang duduk di Balok ni kalau tak menengok laut rugi sangat. Duduk Balok menengok telefon hari-hari, rugi betul. Baik duduk di dalam kota. Orang duduk tepi laut, pandang laut. Contohnya di seberang sana kita ada Balok ataupun pantai Balok. Orang Balok sebut, orang sekarang sebut Balok. Dia sebenarnya Balok, sebenarnya Balok, Batang Balok itulah. Balok ini, kalau orang yang dia faham laut, dia akan nampak kebesaran Allah. Apa sebab? Pantai Balok ini sebahagian daripada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan pula sebahagian daripada 35 buah laut yang ada dalam Lautan Teduh. Dia ada Laut Sulawesi, Laut Korea, Laut Cina Timur, Laut Jepun, Laut Sulu, Laut Tasman, Laut Kuning. Dia dalam dunia ni dia ada 5 lautan utama. Lautan Pasifik atau bahasa Melayu panggil Lautan Teduh. Kemudian Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Arktik, Lautan Selatan. Tapi dinamakan Pasifik apa sebab? Kerana gara-gara Fernando Magellan. Magellan dia daripada Portugis. Ketika dia belayar ke Filipina, dia sampai di Lautan Teduh, dia merasa begitu tenang sekali ketika belayar. Jadi dia istilahkan suasana ketika itu dengan istilah Pacifico. Pacifico dalam bahasa Sepanyol maknanya tenang. Tapi sebenarnya kalau kita nak gunakan balik nama asal, Lautan Teduh, Selat Teduh, Lautan Tenang. Itu lagu Saloma kan. Jadi orang yang melihat pantai dengan kebesaran Allah, dia akan rasa kebesaran. Dia menengok pantai Balok saja, dia tahu ini duduk dalam jasad terbesar, air terbesar di dunia. Bayangkan keseluruhan Lautan Teduh mencakupi kira-kira 1/3 permukaan bumi dengan luas sebesar 179.7 juta kilometer persegi. Lautan Teduh terdiri daripada 25,000 kepulauan yang majoritinya terletak di selatan Khatul Istiwa. Sebelah barat Selat Melaka menghubungkan Lautan Teduh dengan Lautan Hindi. Sebelah timur Selat Magellan menghubungkan Lautan Teduh dengan Lautan Atlantik. Sebab itu dalam Quran ada 32 ayat menyebut tentang laut. Artinya kebesaran Allah. Salah satunya adalah dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan, semua lautan dikumpulkan untuk dijadikan dakwat,
untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanmu, nescaya kering lautan itu sebelum kalimah Tuhanmu disiapkan. Punyalah hebatnya ilmu Allah. Bayangkan, Allah sebut dalam ayat ini, semua lautan di dunia jadi dakwat, ink, dan tulis semua ilmu Allah. Allah Ta'ala kata, confirm air lautan itu tak cukup untuk nak catatkan semua ilmu aku. Bahkan kalau ditambah lagi dengan lautan yang baru, takkan cukup. Walaupun ditambah 7 lagi laut baru. Dalam surah Luqman ayat 27 Allah sebutkan, sekiranya semua pokok di bumi ni menjadi pen, laut di dunia ni semua jadi dakwat, kering laut tu, tambah pula 7 laut lagi, tak boleh nak tulis lagi ilmu Allah. Walau annama fil ardi min sajaratil aqlamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Sekiranya semua pokok yang ada di bumi jadi pen, segala lautan menjadi dakwat, dan dibantu kepadanya 7 lautan lagi selepas itu, nescaya tidak akan habis-habis kalimah Allah itu ditulis. Surah Luqman ayat 27. Ulama tafsir dia bahas, ni kerja tuan-tuan ayat, orang Navy dia faham. Allah guna istilah 7 lautan. Ulama tafsir, macam mana Allah Ta'ala sebut 7 lautan? Sebab orang dulu, dari dulu percaya lautan dunia ni ada 7 bukannya 5. Macam orang sekarang dia percaya ada 5 lautan. Lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi, lautan Arktik dan lautan Selatan. Kalau tengok kepercayaan orang dulu, orang Arab misalnya, mereka ada satu pahaman disebut sebagai Sab'atul Bihar atau Biharul Alam. Sebagai itu adalah laut yang mereka tempuh untuk pelayaran ke timur. Apa dia laut yang 7 itu? Pertama, Teluk Parsi, itu dia panggil Laut Fars. Yang kedua, Laut Arab ataupun Laut Larwi, Zanji dalam kitab Arab. Yang ketiga, Teluk Bengal ataupun Laut Harkan. Kemudian Selat Melaka, dia dalam bahasa Arab, kamus Arab ditulis Laut Kalah, dia duduk antara Sumatera dengan Tanah Melayu. Lepas tu Selat Singapura, dia panggil Laut Salahit. Kemudian Teluk Thailand, itu dipanggil Laut Kardanj. Dan Laut Cina Selatan dia panggil Laut Sanji. Itu ada dalam pahaman pelayar-pelayar Arab dulu. Ada 7 lautan. Yang kedua, masyarakat zaman pertengahan di Greece dan di Rom, mereka merujuk 7 laut sebagai pertama Laut Adriatik, yang kedua Laut Mediterranean, termasuk yang laut kecil terutamanya Laut Aegean, termasuk juga Laut Hitam, Laut Kaspia, Teluk Parsi, Laut Arab yang merupakan sebahagian daripada lautan ini, dan Laut Merah termasuk yang tertutup, iaitu Laut Mati dan Laut Galilei. Ini semua di Israel. Yang ketiga, ada juga kalau kita ni nak jadi orang hebat, kena berenang 7 lautan. Mana 7 lautan yang kita kena berenang baru boleh tabalkan diri perenang yang hebat? Laut Mediterranean di Monaco, Laut Adriatik di Croatia, Laut Aegean di Greece, Laut Hitam di Turki, Laut Merah di Jordan, Laut Arab di Oman, Laut Utara di luar United Kingdom. Yang penting tak kira lah berapa pun jumlah laut, Allah Ta'ala sebut tulis kering, tulis kering, tulis kering, tulis kering. Takkan tertulis ilmu aku. Sebab itu orang yang memandang laut dengan kebesaran Allah, yang itu Nabi sebut ibadah. Tapi kalau mana laut asyik mikir bila nak balik, tak adalah pahala. Bila lah nak habis operasi aku tak daya lah, mabuk dah aku, tak dapat lah pahala, rugi lah. Dia mesti jihad fi sabilillah. Saya tidaklah berhajat cerita laut dengan tuan-tuan. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita tanggal 27 April 2024 yang lalu, genaplah pasukan TLDM yang kita cintai ini mencecah usianya 90 tahun. Dan dalam tempoh 90 tahun ini, TLDM kita kena akui dia telah sekian lama menyumbang bakti dan berkorban demi keamanan dan kesejahteraan negara tercinta ini. Bagaikan sebuah batera yang berada di tengah samudera raya, mengharungi segenap arus serta badai. Namun alhamdulillah, sebagai sebuah keluarga the Navy people, tuan-tuan puan-puan sekalian, berjaya mengharunginya secara bersama-sama. Walaupun pada tahun 2024 ini mencatatkan pelbagai peristiwa suka duka dan kebanyakannya duka
yang menyelubungi seluruh the Navy people. Kita masih lagi belum selesai berduka cita dengan tragedi yang menyayat hati dan meruntun jiwa, membabitkan nahas 2 buah helikopter TLDM, iaitu helikopter operasi maritim AW139 dan Fennec yang terjadi di pangkalan TLDM Lumut pada 23 April 2024 yang turut mengorbankan sebanyak 10 nyawa. Namun tuan-tuan, pemergian mereka adalah satu pemergian yang kita kena cemburui. Apa sebab? Kesemua mereka terkorban dalam keadaan berani menghadapi segala-galanya. Hidup ni tuan-tuan, siapa berani dia terpuji, siapa penakut dia hanyut. Apa tanda Muslim sejati? Di jalan Allah berani mati. Apa tanda anak jantan? Hidup mati atas kebenaran. Apa tanda manusia terpuji? Pada yang benar dia berani. Apa tanda manusia berani? Musuh datang dia menanti. Apa tanda orang berani? Mengelak musuh pantang sekali. Jadi pemergian rakan-rakan kita ini sewajarnya kita cemburui, kerana kita belum tentu ada keberanian itu untuk menghadapi saat-saat akhir kehidupan kita. Hadirin hadirat sekalian, sememangnya jasa TLDM sangat besar dalam menjaga kedaulatan tanah air ini. Apa sebab jasa mereka sangat besar? Kerana tuan-tuan, negara kita ini Allah Ta'ala kurniakan laut yang begitu luas. Daripada keseluruhan kawasan wilayah kita seluas 329,847 km persegi, wilayah perairannya saja seluas 148,307 km persegi. Kita di Pahang ini saja, pantai di depan kita terpanjang berhadapan Laut Cina Selatan 246 km, sehingga digelarkan orang jajaran nasi dagang, bersambung daripada Tok Bali sampai ke Mersing. Ini semua jajaran nasi dagang. Kawasan perikanan kita luas, dikelilingi pula oleh kawasan perairan Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Selat Teberau. Selain itu, kita berada di atas pentas Sunda, pentas Sahul ataupun pelantar yang kaya dengan ikan, kaya dengan makanan ikan, itu plankton, kerana lautnya cetek dan kaya dengan ikan-ikan. Ditambah lagi dengan kawasan perikanan laut seluas 352,673 km nautical persegi, termasuk kawasan zon ekonomi eksklusif ZEE seluas 598,450 km persegi. Tak masuk lagi 878 buah pulau, 510 entiti geografi luar pesisir, batuan, terumbu, pematang, tompok, alur, semuanya dipertahankan oleh tuan-tuan puan-puan sekalian demi maruah agama, bangsa dan tanah air. Ini semua orang terhutang budi. Nak agak orang lain menjaga, semua pemalas belaka main game saja kerjanya. Tapi ialah, saya selalu menyebut di mana-mana, kita ni khusus orang Melayu adalah bangsa kelautan. Sebab itu tuan-tuan sebagai Navy people ni untung. Bangsa kelautan ni, dia orang Melayu dulu kita panggil bangsa bahari. Bahari ni bahasa Arab, maknanya laut. Nenek moyang kita bangsa laut. Orang bangsa laut ni, dia tak takut apa-apa tuan-tuan. Sebab kalau kita duduk tengah laut, datang ribut, tak ada tempat dah nak lari. Apa nak jadi-jadilah, adab je lah. Mana pula benda dah datang, salah bacaan, adab je. Tapi kalau duduk di darat, nak banjir pun ada pengumuman, dan lagi kerabat bukit, dan lagi naik bukit. Duduk tengah laut, keras begitu je lah. Artinya orang yang berani duduk tengah laut ni memang berani betul. Berani hidup, berani mati. Dan nenek moyang kita bangsa bahari. Sebab itu orang Melayu menggelarkan negara mereka ni tanah air. Orang lain di dunia menyebut negara mereka ni tanah je. Ardun, motherland, semua land. Tapi orang Melayu negaranya tanah air. Air tu pun negara dia. Sebab dia boleh bermain atas air. Lepas itu masa PKP orang Melayu moyok, so tak boleh tengok laut. Orang kita dia kena tengok laut seminggu sekali. Sebab nenek moyang kita orang laut. Ini kalau cerita ketereran nenek moyang kita, hilang tajuk kita malah ni. Tuan-tuan pun maklum lah, nenek moyang kita tak ada kompas, tak ada navigasi, sampai je ke rompin mana-mana. Tak salah parking. Daripada tengah laut dia tak terbabas pergi ke Baluk ni, elok dia balik ke Penuh. Macam mana dia tahu navigasi cara orang tua-tua lah. Baik tu orang Melayu, kerih tu, samping tu ada punya lok tu,
adalah lambang ombak. Dia cinta kepada laut. Sampainya itu sampan. Dia sangat cinta kepada laut dan juga pantai. Sebab itu bangsa bahari adalah bangsa yang tak takut menempuh cabaran. Maka wahai seluruh warga Navy, pakai olehmu sifat berani, bulatkan tekad, teguhkan hati, di jalan Allah tempat engkau mati. Wahai Navy intan di karang, sifat berani hendaklah pegang, pantang anak jantan balik belakang, bercawat ekor dalam gelanggang. Wahai Navy kuatkan iman, pakai olehmu sifat pahlawan, berani tidak pernah membilang lawan, takut melanggar pantang larangan. Ni anak jantan, orang panggil bangsa bahari. Cuma kepada rakyat di luar sana yang menengok siaran kita ni, awak terima kasihlah sikit ke orang yang menjaga keamanan negara ni. Terima kasih. Sebab nikmat keamanan adalah nikmat yang sering orang tidak syukuri. Dia tuan-tuan sekalian, dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, manusia ni antara nikmat yang dia paling lupa sekali adalah, salah satunya adalah nikmat keamanan. Sebab itu kita bersyukur sampai ke malam ini kita melihat suasana aman dan damai. Tidak ada sebarang gangguan-gangguan musuh, khususnya di perairan maritim negara kita. Maka inilah budi dan jasa yang telah, sedang dan akan terus dipikul oleh TLDM bagi menjamin kedaulatan perairan dan kepentingan negara. Tapi orang tak reti nak bersyukur. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, awalam numakil lahum haraman amina, dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam negara yang aman. Meneguhkan ni kata numakin ni kata ulama, maknanya diberi kekuasaan. Aku beri kau kuasa politik, tapi di tempat yang penuh keamanan. Yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan aku kurniakan negara engkau buah-buahan dan rezeki dari segala macam, tetapi kebanyakan dari penduduk negeri itu tak tahu pun itu adalah nikmat. Tak tahu pun. Surah Al-Qasas ayat 57. Baik itu kepada masyarakat di luar kita ingin berpesan, jangan lupa keamanan adalah nikmat. Kita sering menyangka kalau kita ni dah pencen, bangun pagi pergi masjid, kemudian i'tikaf di masjid, solat duha, dapat mengaji Quran satu makro, balik rumah siram pokok bunga, sapu halaman rumah, layan kucing, buat konten, tengok YouTube ceramah, tengah hari ambil cucu, Zuhur pergi semula masjid. Oh, kita pun dah dapat nikmat lah dalam hari itu. Ada orang dia kata kalau kita ni dapat kerja, dapat gaji 2 tahun sekali, naik pangkat, dapat pencen, dapat golden handshake, maka kita dah dapat nikmat. Ada orang kata kalau kita dapat peluang niaga, bisnes dan produk kita viral seantero Kuantan, seantero Malaysia, kita dapat besarkan perniagaan, bayar zakat perniagaan juta-juta, maka ketika itu kita dapat nikmat. Hello, kita ingin terangkan, tanpa keamanan itu semua takkan jadi kenyataan. Bak kata Nehru, without peace all other dreams vanish and are reduced to ashes. Tanpa keamanan semua impian jadi debu. Awak nak pergi masjid pun tak ada. Nak pergi masjid apa? Bombang-bombang tembok dia orang. Mampukah kita business as usual kalau negara tidak aman? Mimpi. In the world where there is no peace, the idea of business as usual is a fleeting illusion. Fleeting illusion ni wahmin abir. Mimpi. Kita hari tu belum diserang musuh, baru datang COVID hak kita semua hidup, tak pernah tengok pun benda rupa dia. Tak tahu benda rupa, musuh tak nampak, tapi tak pergi masjid berapa lama. Semayang waktu 5 waktu tak boleh ke masjid. Jangankan masjid, jangankan surau, Mekah tak boleh pergi. Mekah tu kira malaikat jagalah katanya tak. Malaikat kiri kanan tak boleh buat sebarang-sebarang, tak boleh isap rokok dalam tu, nanti tak jumpa jalan. Tak takut juga dengan COVID, jangan main. Jangan main-main. Itu baru musuh begitu, bayangkan musuh yang menjajah. Sebab itu kepada masyarakat, syukurlah nikmat keamanan. Dalam konteks bicara kita malam ni, hadirin-hadirat sekalian, kita nak kembali nak membicarakan
tentang ulang tahun Markaz Wilayah 1 yang ke-39 ini. Saya ingin mengentas dan mengajak tuan-tuan pada malam ini untuk kita mengembara sejenak, kita menerobos ke terowong sejarah macam mana Markaz Wilayah 1 ini, yang dulu asalnya Markaz Wilayah 1 ini saya dipahamkan dia berpangkalan di sebelah di Singapura, di luar Admiralty Road West, di Woodlands, dekat dengan Khalsa Crescent. Dulu orang saya kerap ke Singapura, sekarang dah jadi kawasan pelancongan dah di kawasan tu. Orang Singapura kata itu dulu panggil Markas Kapten KD Melaya. Ada yang panggil sebagai NOICWM, Naval Office in Charge West Malaysia. Ada juga yang panggil sebagai Comnav West ni, Commander Naval Force West Malaysia. KD Melaya ketika itu berfungsi sebagai ibu pejabat tentera laut di Raja Malaysia sehingga awal 1980-an, iaitu selepas kita buka pangkalan tentera laut baru di Lumut Perak. Jadi markas ini kemudiannya berpindah ke Tanjung Gelang, Kuantan dan dirasmikan pada 28 Oktober tahun 1985. Jadi barek tentera laut dan juga jeti yang ada di Singapura masih berada di bawah penguasaan Malaysia sampai Disember 1997. Kemudian kita pindahkan seluruhannya kepada pihak Singapura. Jadi kebanyakan daripada kawasan bekas KD Melaya telah pun dirobohkan, namun blok pentadbiran masih dipelihara di 21 Admiralty Road West. Saya dah pergi tengok dah. Tinggal kenangan sajalah. Jadi KD Melaya sekarang dah jadi jejak warisan Woodlands dia panggil. Tapi sekarang legasi ini masih berkembang. Sebab itu dalam konteks pasukan kita yang dah mencecah 90 tahun ini, sudah pasti cabaran yang kita hadapi sangat berbeza. Khususnya TLDM berhadapan dengan arus peningkatan keupayaan dan pemodenan beberapa tentera-tentera laut negara jiran kita. Jadi TLDM berhasrat untuk nak membangunkan sebuah angkatan persisiran Brown Water Navy kepada Blue Water Navy, angkatan laut lepas. Dan ini mesti mendapat sokongan daripada pihak pemerintah dan juga seluruh rakyat Malaysia. Sebab tuan-tuan, cabaran di peringkat global sangat kompleks. Netizen sekarang tuan-tuan jangan main-main. Netizen sekarang berkuasa. Netizen tuan-tuan, dia berkuasa menaik dan menjatuhkan orang. Oh, netizen don't play. Mereka buat mahkamah dalam Facebook sama dia ya. Dia buat mahkamah dalaman, dihakimi sebelum dihukumi, dihukumi sebelum dihakimi. Tapi saya ingat TLDM pun pernah kena belasah dengan netizen, kalau tuan-tuan masih perasan. Bulan lepas rasanya tuan-tuan teruk juga kena belasah. Puaslah bahagian media nak menjawabnya. Tuan-tuan tak perasan, tuan-tuan kena belasah teruk. Kes persinggahan kapal layar latihan People's Liberation Army Navy ataupun PLAN, yang mana kapal tu nama Polang ni berlabuh di Pelabuhan Swettenham Pier Cruise Terminal SPCT di Georgetown. Katanya datang daripada Colombo, Sri Lanka. Jadi kapal layar itu dia dalam rangka pelayaran latihan di beberapa buah negara. Lepas pada Pulau Pinang dia akan pergi ke Singapura. Tahu dia netizen, dia belasah siang malam pagi petang non-stop. Habis tuan-tuan punya Facebook tu penuh dengan dia. Puas bagi penjelasan. Ini kita nak jelaskan. Kita Malaysia ni, kita ni port of call. Port of call ni maknanya kita ni pelabuhan singgah, iaitu tempat di mana sebuah kapal dia boleh berhenti seketika dalam perjalanan dia. Jadi kapal-kapal ni tak kira lah sama ada kapal kargo komersial, kapal persiaran, kapal tentera. Dia kok mana pun dia akan buat pemberhentian di pelabuhan singgah ini ataupun port of call. Tujuannya apa? Isi minyak, turun kargo, ngisi kargo, naik penumpang, turun penumpang, maintenance, baiki tanpa bocor apunya, ataupun krunya nak berehat, nak bersantai-santai. Tapi netizen dia tak tahu kalau dia belasah siang malam ni apa nak jadi. Padahal sebelum tu 17 Oktober 4 buah kapal tentera laut Rusia juga singgah di SPCT. Siap kita bagi hadiah jeruk pali lagi buat dia bekalan dalam perjalanan. Tapi orang tak belasah sebab kita tak ada masalah dengan Rusia.
18 hari bulan Oktober, 2 buah kapal tentera laut Jerman nama FJS Baden-Württemberg dan FJS Frankfurt am Main singgah di Port Klang Cruise Terminal PKCT. Siap kita bagi nasi lemak daun pisang lagi buat bekalan. Bubur dalam kotak minyak masak je. Tak ada Tupperware, tak dan cari kotak minyak masak. Terbalik pula tulisan itu. Ambillah bekal buat perjalanan. Ada netizen belasah? Tak. Sebab netizen dia hanya tahu apa yang dia nak tahu saja. Apa yang dia tak nak tahu, dia tak peduli. Dia tahu, entah, pam. Tapi tuan-tuan selaku Navy people, janganlah kecil hati. Mungkin ada yang kecil hati, koma ni sedih, hilang 10 kawan, tak habis lagi. Awak belasah ni apa agak? Jangan, sabar. Dia netizen ni jangan marah. Kami ni Jabatan Mufti yang tak ada dosa dengan orang pun kena belasah tuan-tuan. Jabatan Mufti ni manalah mengacau orang, menembak orang tak pernah, buat rok blok tak pernah, saman orang tak pernah, daftar kahwin tak pernah, tak ada kacau orang. Bahkan kami bantu ukur kiblat, istihar raya, istihar puasa, bertentukan waktu semayang. Kita ni Jabatan Mufti yang cek falak, mana dia ngacau orang, betulkan signboard kubur tu kerja baiklah, pun kena hentam. Tahun ni kan Jabatan Mufti istihar raya cepat kan, kita dimalukan esok raya. Berapa ramai netizen khabar kita menipu. Penawak dia khabar. Ngarut, kami tak percaya, kami nak puasa 30 hari, ikut mu lah, mu tak nak raya tak apa. Tuan-tuan so peduli sangatlah. Puak-puak ni semua palatau lah ke, dia semua benda dia nak ulas. Masa tengah mata wang jatuh dia ulas. Macam kerja penggurau wang. Time budget, cerita budget M40, B40, tak tahu naik tu sambil menerak je agaknya. Time cerita put security pun sama, semua orang bagi pendapat. Ni isu mimpi Nabi pun sama juga kan. Semua nak cakap belaka. Jadi kita anggap sajalah mereka ni a jack of all trades but a master of none. dia orang ni, they know the way but cannot drive. Itu. Dia tahu jalan tapi steering pada kita, tuan-tuan, so peduli sangat. Jadi teruskan kerja tuan-tuan, jangan layan netizen ni. BOSKMM melayan netizen. Terima kasih. Hai tadi lupa, terima kasih. Dia rakam masuk dalam internet. Orang tuan air saya tak terima kasih, dia belasah. Inilah penceramah, cakap dega-dega, selawat hadis Nabi. Orang tuan air pandang pun tak, terima kasih pun tak. Ini akhlak Nabi ke? Dia tak ada kerja ke? Tuan-tuan janganlah kecil hati, kami puas lah. Palatau marah netizen. Jadi tuan-tuan, disebabkan dunia makin berubah, maka secara automatik senario keselamatan juga semakin berubah. Dan sekarang ni kita tengok senario keselamatan dah menjadi semakin dinamik dalam masa yang singkat dan kadang-kadang susah nak diramalkan. Dan kita semua tahu sempadan maritim negara kita sekarang berhadapan dengan beberapa isu. Pertama, isu tuntutan bertindih. Yang kedua, isu pencerobohan perairan kita oleh kapal ataupun bot asing. Yang ketiga, kegiatan pelanunan dan juga rompakan di laut. Jadi isu ini kalau kita tak jaga, dia boleh menggugat aktiviti ekonomi maritim kita. Dan dia boleh juga menjejaskan keamanan perairan maritim negara kita. Dan dalam keadaan inilah pastinya TLDM perlu memberi respon tindak balas yang sewajarnya untuk kita nak mengatasi ancaman yang berlaku. Kalau kita bicarakan tentang ekonomi, laut kita ni sumber duit sebenarnya. Dia panggil blue economy. Dia kawasan maritim negara kita ni, dia adalah salah satu penyumbang terbesar kepada ekonomi Malaysia. Dia panggil satu dasar, dia panggil blue economy. Sebab itu menurut Institut Maritim Negara ataupun MIMA, industri maritim menyumbang sebanyak 40% kepada KDNK atau keluaran dalam negara kasar kita. Sektor minyak dan gas penyumbang terbesar, 20% daripada KDNK negara. Dan dianggarkan sebanyak 50 juta tan simpanan minyak berada di kawasan maritim negara kita.
Tak cerita lagi sektor perikanan. Sektor perikanan menjana sebanyak 10.8 bilion setahun. Dan negara kita menganggarkan kalau kita akan kehilangan hasil perikanan sebanyak 6 bilion setahun disebabkan oleh aktiviti perikanan yang tidak sah ataupun illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan negara asing. Apa lagi? Duit laut buat duit. Sektor pelancongan maritim. Sektor pelancongan maritim, tuan-tuan, memainkan peranan yang mustahak dalam ekonomi. Kita ambil contoh Sabah. Sabah, tuan-tuan, sektor pelancongan di Sabah saja menjana 4.6 bilion pada tahun lepas, tahun 2023, dengan rekod kehadiran pelancong selama 2.3 juta orang. Dan untuk tahun 2024, kerajaan Sabah sasarkan ketibaan pelancong 3 juta orang. Kenapa ramai pelancong pergi ke Sabah? Jawapannya, Sabah banyak pulau. Orang nak pergi pulau, nak pergi healing. Di Pahang pun ada pulau, tapi tak sebanyak Sabah. Kalau ikut data Jabatan Ukur dan Pemetaan dan juga Pusat Hidrografi Kebangsaan, negara kita ada 879 buah pulau dengan 418 terletak di semenanjung Malaysia. 394 duduk negeri Sabah. Sempurna saja ada 49 pulau. Sempurna saja. Sipadan, Mabul, Kapalai, Gusungan, Mataking, Bohe Dulang, Sibuan. Boleh bah kalau kau banyak tak terkira. Boleh bah kalau kau banyak betul. Banyak. Baik itu Sabah adalah negeri paling banyak masjid di Malaysia. 1000 lebih. Nombor 2 Johor. Awalnya azan ni. Disebabkan jam ni dah berbunyi, tuan-tuan, kita akan berhenti jurulah seketika untuk memberi laluan kepada laungan azan. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung bicara ilmu kita pada malam ini, membincangkan tajuk Bersatu Bersedia Berjaya. Sebelum kita meneruskan bicara, saya mohon izin daripada jemaah sekalian untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Mohon izin daripada tuan-tuan sekalian. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita dah bercerita cabaran-cabaran yang kita sedang hadapi dan akan hadapi. Maka kalau soalannya pada malam ini, bagaimana nak menghadapi cabaran ini? Tuan-tuan sekalian, kalau kita imbas kembali intipati perutusan ulung Laksmana Datuk Zulhilmi bin Ithnain, Panglima Tentera Laut yang ke-19, yang mana beliau sampaikan perutusan ulung PTL ini di Auditorium Wisma Pertahanan pada 18 Oktober yang lalu, mana baru 20 hari yang lepas. Dalam perutusannya itu, Panglima Tentera Laut telah gariskan ada 3 keutamaan untuk menentukan keberhasilan 4 teras semasa. 4 teras semasa ni, pertama sekali kesiagaan armada, yang kedua pemerkasaan penjajaran pelan transformasi 15-5, yang ketiga pengukuhan integrasi dan sinergi dalam antara angkatan, dan yang keempat pengurusan sumber manusia. 3 keutamaan yang digariskan oleh PTL, pertama sekali nak memperkukuhkan nilai integriti. Yang kedua, nak mengkaji dan membangunkan dasar polisi ataupun proses kerja yang relevan dan juga efisien. Dan yang ketiga, Panglima Tentera Laut nak kita back to basics. Cuma kalau pada pemerhatian saya, memang di sana-sini orang lebih banyak bercakap tentang penjajaran pelan transformasi TLDM 50-5 dari sudut platformnya. Sebab pelan transformasi TLDM 15-5 ini memang direka bentuk dengan berikan fokus kepada 3 elemen utama: people, process, platform, ataupun 3P. Tapi saya melihat di sana sini ramai yang lebih membicarakan soal platform dengan melupakan kepada aspek people dan juga proses. Ya, kita bersetuju bahawa kalau nak maju, kita kena kurangkan jumlah kelas kapal kita kepada 5 kelas kapal yang baru.
Maknanya submarine, LCS Littoral Combat Ship, kapal tempur pesisir pantai, NGPV, LMS dengan MRSS. LMS ini Littoral Mission Ship, kapal misi persisir. Kalau MRSS ini Multi Role Support Ship. Ini untuk netizen di luar yang pala tahu, dia kan tak faham pula. Asalnya dulu kita ada 15. Ni kalau salah betul, kalau terminal air gaya, asal kita ada 15. Daripada jenis combat, defense, support, logistik sampai research. Kita ada frigate, corvette, patrol vessels, ada auxiliary ships, ada training ships, ada hydrographic survey vessel, ada research vessel, ada OPVs, ada fast attack craft FAC, kita ada MCMV, mine countermeasure vessels, kita ada LSC, landing ship tank, ada submarine, LCS, LMS, MR, banyak lagi lah, kedepan ada 15. Tetapi saya melihat apa yang juga mustahak adalah people. Proses dan platform penting, tetapi tanpa people, kedua-duanya tidak ada makna. Tuan-tuan, orang kalau tak ada tak guna, tuan-tuan. Ceramah saya malam ni, kalau hanya saya dengan kamera, tak jalan ceramah. Orang tak ada, cakap dengan siapa? Hoha. Cakap dengan siapa? Kena ada orang. Orang ni mustahak. Sebab itu anggota kita sangat mustahak. Sebab itu kalau kita nak bersaing, kita nak menggapai segala cabaran yang diberikan, kita kena tukar budaya kerja kita hari ini. Budaya ni susah, tuan-tuan, sebab budaya ni kita warisi daripada abang-abang kita zaman dulu. Kalau cara budaya pemalas lah kita sampai sekarang. Kalau budaya rajin lah kita sampai sekarang. Sebab itu saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa cerita-cerita lah, yang mudah-mudahan cerita ni boleh menjadi semangat kepada kita. Ada seorang insan, dia ni seorang sultan, tetapi dia ni pernah disebut dalam satu hadis, Nabi bagi prophecy of the prophet. Nabi pernah menyebut akan wujud dan datangnya seorang manusia yang Nabi gelarkan dia sebagai general terbaik, panglima terbaik, laksmana terbaik. Siapakah dia? Muhammad Al-Fatih, ataupun Mehmed II, Sultan of the Ottoman Empire. Dia adalah Sultan Turki yang ketujuh daripada 18 orang sultan, dan naik tahta secara rasmi umurnya 19 tahun, dan dia memerintah selama 37 tahun. Kenapa dia boleh berjaya menawan Konstantinopel, ataupun sekarang dipanggil Istanbul? Macam mana dia boleh conquer balik, dapatkan Istanbul itu? Sebab dia semangat nak merealisasikan hadis ramalan kenabian. Nabi tak sebut dia, tapi dia harap dialah orangnya. Dia Nabi kita ni, dia ada prophecy of the prophet. Nabi ada hadis yang menceritakan tentang masa depan. Nabi banyak dia ceritakan tentang Uthman bin Affan akan mati dibunuh. Nabi pernah sebut. Ammar bin Yasir akan mati dibunuh. Nabi pernah sebut, dan benda tu terjadi. Nabi pernah sebut orang Islam akan memasuki Kairo, Mesir, Fustat. Orang Islam akan berjaya menawan Syria, Lebanon, Jordan, Palestin dan juga Iraq. Dan Nabi pernah sebut orang Islam akan membuka Konstantinopel. Dan dalam hadis itu Nabi sebut, fala ni'mal amir amiruha. Sebaik-baik pemimpin general, itulah generalnya. Wala ni'mal jaish zalika jaish. Pasukan tentera terbaik, itulah pasukan dia. Diringkaskan cerita, sahabat bila dengar Nabi kata orang yang dapat menawan Konstantinopel adalah tentera terbaik, ramai dari sahabat berusaha nak realisasikan impian itu. Bermula dari berzaman Ali radhiyallahu anhu, dia khalifah tahun 34 Hijrah, dia pernah cuba buat serangan tapi gagal. Disambung oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah ada 5 ekspedisi. Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 84 Hijrah, dia pernah pergi serang. Itu yang berlaku kematian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dia dikebumikan di kota Istanbul. Sulaiman Abdul Malik tahun 91 Hijrah serang, gagal. Zaman kerajaan Abbasiyah ada satu operasi, zaman Harun Ar-Rashid, gagal.
Datang kerajaan Uthmaniyah, ada 2 ekspedisi mereka hantar. Sultan Bayazid, Sultan Ottoman yang keempat, dia serang 3 kali, 1391, 1397, tahun 1400, gagal. Sultan Murad ataupun Murad the Second Koja, tahun 825, serang, pun gagal juga. Akhirnya pada 29 Mei tahun 1453, barulah Konstantinopel berjaya ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Umurnya tuan-tuan ketika itu baru 21 tahun. Dia berjaya tewaskan Maharaja Konstantin ke-11, nama Palaiologos. 30 tahun lebih tua daripada dia. Dan tuan-tuan kena ingat, kerajaan Rom ini bukan kecil-kecil kerajaan. Ni kerajaan besar. Empire Rome Byzantine ni, Eastern Roman Empire. Ini bukan kuasa kecil. Mereka kuasai permukaan bumi seluas 5,900,000 kilometer persegi dan menjadi empire terbesar zaman purba klasik. The Empire Byzantine ni start daripada Italy, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia, ni semua di Turki, dan beberapa kawasan utara Afrika, Mesir sampai Maghribi, Morocco. Kemudian di seluruh semenanjung Arab, belah utara kalau Baitul Maqdis, Jordan, Syria, itu semua bawah kerajaan Rom. Dan mereka memerintah selama 11 abad. Dari segi logik, impossible. Umpama pergi menawan kota Beijing, tuan-tuan rasa boleh pergi tawan ke kota Beijing? Impossible. Sebab dia kuasa besar. Menawan Washington, oh boleh, kuasa besar. Apatah lagi Istanbul ketika itu dari sudut pertahanan, dia memang layak digelarkan sebagai negara yang paling payah nak ditawan. On paper memang tak boleh. Dia di Istanbul itu, dia ada 7 bukit semula jadi. 7 bukit. Bukit ni bila negara banyak bukit, orang malas nak serang. Sebab tak dapat nak bawa senjata besar. Terpaksa bawa parang sajalah. Nak bawa meriam besar-besar, penat. Naik bukit, turun bukit, letih. Itu satu advantage dia lah. 1/3 sepadan kota dia pula menghadap Laut Marmara dan Selat Bosphorus. Menghadap laut. Musuh datang memang clear nampak. Dan dalam laut tu pula dia pasang rantai. Dalam Golden Horn dia pasangnya rantai. Rantai besar tuan-tuan. Dia punya satu mata rantai besar meja ceramah ni. Kerajaan Kiev, kerajaan Ukraine pernah serang, gagal. Kapal masuk, dia ketatkan rantai, pecah habis kapal. Dan kota dia ada benteng luar dan dalam. Tembok luar setinggi 25 kaki, tebal 10 meter. Tembok dalam setinggi 40 kaki, tebal 15 meter. Parit pula 10 meter, lebar 60 meter. On paper, impossible. Tetapi bagaimanakah Muhammad Al-Fatih dia berjaya dapat? Ini dipanggil determination. Keazaman yang kuat. Nombor 1 dia buat adalah dia kepungnya Konstantinopel. Berapa lama dia kepungnya Istanbul? 53 hari. Strategi kepungan ni memang berjaya lah. Dalam peperangan zaman purba, mengepung ni cara yang bagus. Kita kepung dia, kita sekat segala bekalan. Gula, beras, apa semua jangan masuk. Kebuluh lah. Macam Malaysia ni, katalah orang nak buat khianat, dia kepung kita. Tapi Malaysia ni kalau nak kepung, tak payah sekat beras, sekat apa, tak payah. Potong wifi, mati je rakyat Malaysia ni. Dia tak boleh, tak ada internet, ni ngelitik. Not netizen. Wah, ni tak ngata korang lagi ni. Macam mana ni? Gigih tak ngata korang. Mati berdiri pula ke budak-budak kita ni? Tengah main game tu mati. Gitu. Kepungan 53 hari dia kepung. Luar biasa sekali lah. Dulu masa Bukit Jenalik Al-Maunah, kepungan juga. Kepung, pasang lagu Piramli, menangis orang. Pasang speaker lagu Piramli, lagu Jeritan Batinku. Nak lagu pasang lagu raya lagi lah. Kita ni brutal macam mana dengar lagu raya menangis tuan-tuan. Allah ingat sungguh kemuk.
Tu belum panggil isteri dengan anak cakap telefon lagi. Habis. Kepungan ni cara yang bagus. Dia buat 53 hari. Cuma masalah kapal tak boleh masuk sebab banyak bukit. Dia ketika itu bawa 126 buah kapal laut. Serang Istanbul. Ada 6 kapal layar yang ada pendayung. Dia panggil large galleys. Ada 10 kapal sederhana. 15 kapal kecil. 75 bot pendayung besar. Large rowing boats. Dan ada 20 kapal pengangkut kuda. Dia pakai kekuatan maritim. Tapi bila sampai, tak boleh masuk. Akhirnya apa dia buat, tuan-tuan? Dia arah anggota dia pikul kapal panjat bukit. Sampai tentera Rom hak tengah Skodem pakai teropong seperong. Ammah, ini askar jenis apa ni? Navy mana pikul kapal ni? Navy pikul kapal. Tak buat dia orang pikul kapal ni, tuan-tuan. Tapi dia nak tunjuk determination. Kalau kapal dah berjalan atas bukit, what do you expect? Lepas itu Nabi sebut anggotanya anggota terbaik, generalnya general terbaik. Dia bawa tuan-tuan anggota tentera hampir 1 juta land and naval forces. Dia pakai 1,500 askar berkuda daripada Serbia. Dia gunakan senjata terbaik. Dia pakai meriam terbaik. Ada 70 meriam dia bawa. Dan ada 14 meriam besar dipanggil Basilika. Dan ada 56 small caliber. Basilika tu katanya meriam Basilika yang 14 butir tu katanya buat di Melaka. Batu nama Basilika, ke tu Melaka lah agaknya. Ini tuan-tuan jangan percaya, saya pun dengar cerita je. Tak adalah kajian beria sangat. Dia orang Melayu kan suka menumpang sejarah gitu. Dia dengar ada sejarah besar, tuan, dia orang Melayu tukang bawa barang ada nak nyelik orang Melayu di situ. Ni Armstrong pergi ke bulan, baju tu orang jengka pun ada nak menyelik. Dia nak juga lah. Alah. Sudahlah cerita benda-benda lampau tak berlaku. Dengan meriam tu dia berdirinya kota Konstantinopel 10 dah sehari. Meriam tu berat tuan-tuan 635 kilo, tinggi 8 meter. Pelurunya saja 2 jam diperlukan untuk masukkan peluru. Sekali tembak boleh capai 1.6 km. Zaman itu terror lah. Bunyi boleh dengar sampai 20 km. Apa yang kita boleh belajar daripada Muhammad Al-Fatih dalam mencipta kejayaan? Determination, keazaman yang kuat. Walaupun impossible, kalau kita yakin, insya-Allah kita berjaya. Sebab itu marilah kita dalam menghadapi apa juga cabaran yang melanda di negara kita ini, jangan kita berhenti untuk berazam mencipta kejayaan demi kejayaan. Saya teringat ada satu kata-kata Grace Hopper. Grace Hopper ni, dia ni Navy di Amerika, US Navy. Dia ada satu falsafah kata dia. Ni untuk tuan-tuan sesuai. A ship in port is safe, but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. Kata dia sebuah kapal memang indah ketika berada di pelabuhan. Nampak besar, gagah, cantik. Tetapi kapal bukan dicipta untuk parking di pelabuhan. Sebuah kapal akan lebih bermakna dan bernilai ketika dia berada di tengah samudera luas, mengharungi lautan, menghadapi terjangan ombak, melewati rintangan badai. Ini kerja kapal, bukan parking di pelabuhan. Maka kalau kita ingin jadi orang hebat, ayo berjuang, keluar, cari cabaran baru. Kata Roberto Guezita, kalau kita mengambil risiko, kita mungkin akan gagal. Tapi kalau kita tidak mengambil risiko, kita pasti akan gagal. Moga-moga apa yang kita sembang-sembangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan sebuah kisah. Bagaimana dalam hidup ini, jangan kita rasa masalah kita terlalu besar. Kerana penyelesaiannya kadang-kadang begitu mudah saja kalau kita tahu caranya. Ada satu orang pemuda, dia ada masalah besar, dah nak bunuh diri dah. Dia jumpa dengan tuan guru dia. Wahai tuan guru,
Saya nak bunuh diri, banyak masalah. Apa masalah engkau? Saya tak tahu nak sign ke tidak SSPA ni. Saya ni contoh. Tapi tuan-tuan dah sign kan? Tak sign pun serupa sign juga, sign je lah. Saya pening ni tuan, macam mana gaya? Kata tuan guru gini, mau pergi kat dapur rumah aku, mau ambil kopi segenggam. Lepas tu mau ambil air segelas, bawa mari. Dia pun bawa lah. Nah, kata tuan guru, masukkan segenggam kopi tu dalam gelas yang ada air. Dia pun masuk segenggam. Kacau. Tuan guru kata, minum. Sudah. Ini ubat apa ni? Dia pun minum lah. Tak dan 1 sip 2 sip, tak dan. Pahit tuan guru, tak dan nak minum. Tuan guru diam. Okey. Pergi ambil segenggam lagi. Depan rumah dia ada kolam. Mau campur kopi segenggam dalam kolam. Campur. Kacau. Ambil gelas kosong, ambil air. Minum sekarang. Guk. Habis air. Tuan guru kata, mau nampak dah pelajaran sekarang? Tak nampak lagi tuan guru. Hidup kita ni, besar mana pun masalah kita, dia hanyalah seumpama segenggam kopi saja. Yang membezakan penyelesaiannya adalah bekas apa yang kau gunakan. Kalau bekas gelas yang kau gunakan kecil, maka kepahitan tu akan terasa. Tapi kalau bekasnya besar, kau akan tak rasa kepahitan itu. Maka dalam hidup ini, apa juga masalah yang berlaku, ingat, ia hanyalah segenggam kopi. Hatimu perlu besar, jiwamu perlu besar. Jangan berjiwa kecil, berjiwa tikus. Besarkan jiwa. Dengan besarnya jiwa, masalah tu terasa kecil. Kita kalau pergi tengah padang, nampak katak seekor, kita tak takut. Tapi masuk bilik air, nampak katak, kita geli. Sebab ruang kecil. Sama juga jiwa dan hati kita. Kalau kecil, masalah tu akan jadi besar. Saya ingat tuan-tuan semua di sini pernah tengok cerita Ultraman. Ultraman ni tuan-tuan pelajaran untuk kita. Ketika dia jadi Ultraman, dia tu orang biasa macam kita. Lawan dengan raksasa tak menang. Tembok lah pakai laser pun. Kalah semacam. Tapi dia kena transform. Dia kena ubah diri dia jadi Ultraman. Macam zaman saya, zaman Ayata. Saya tak tahu zaman tuan-tuan taruh ke apa ke. Ayata ni dia ada pattern. Ayata become Ultraman. Dia besar. Bila dia besar, dia sama besar dengan raksasa tu. Bila dah sama besar, baru dia berlawan. Ya, dia lawan. Menang. Apa ertinya? Kalau kita ada masalah, jangan besarkan masalah, besarkan jiwa. Jangan perkecilkan masalah. Masalah mesti dihadapi. Anak jantan kan, kata Navy kena menghadapi jiwa bahari. Hadapi, tapi besarkan jiwa. Besarkan jiwa, jangan besar kepala, itu lain. Jadi kalau anda ada masalah selepas ini, bertukarlah menjadi Ultraman. Ayata, zaman saya Ayata. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita malam ni berkaitan bersatu, bersedia, berjaya. Moga-moga apa yang kita bahaskan memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun saya diminta menyampaikan syarahan sampai sejam lebih kat pukul 10, dia suruh saya berhenti. Tapi kita kena hormati kerana malam ni malam Jumaat, dan sunat tidur awal di malam Jumaat. Kerana pagi esok sembahyang subuh baca surah Sejadah panjang tuan-tuan. Jadi kita kena rehat sikitlah malam ni. Kita sambung bawa time minum air saja lepas ni ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. It's an honor dapat menyampaikan syarahan kepada the Navy people ini. Dan sebelum kita berpisah, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ya Allah,
Engkaulah yang memiliki kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah atas limpah kurniaan-Mu. Kami dapat berhimpun pada malam ini bagi sama-sama mengenang kembali segala kejayaan dan seterusnya memanjatkan kesyukuran. Malam ini kami mengenang segala suka duka perjuangan melalui liku-liku kepayahan mendaulatkan agenda anak watan, menjuarai kesabaran. Ya Allah, berkatilah pekerjaan kami dan kehidupan kami. Ampunkanlah dosa-dosa leluhur-leluhur kami, pendahulu-pendahulu kami, kepada yang telah pergi meninggalkan kami. Ampunkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa mereka. Bantulah keluarga yang mereka tinggalkan. Muliakanlah kedudukan mereka dan muliakanlah kedudukan kami. Ya Allah, padamu kami berdoa dan bermohon, berilah kekuatan pada kami untuk mempertahankan tanah air ini dari sebarang ancaman musuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.